Ya, tapi pasal hak kasih sayang dan sebagainya kan, kadang-kadang tu kita berkongsi sesuatu informasi yang kita nak tunjuk kasih sayang. Saya kaya, saya pun nak awak kaya juga. Gitu. Wow. Gitu, Promosi kan? ni. Tapi kalau kita lihat kepada KDNK, negara kita sekarang ni 4% unjuran untuk satu negara ni 4% lebih setahun. Okeylah, kita bagi ruang sikitlah 4 hingga 6% setahun. Itu adalah kekayaan negara. Tapi bayangkan ada pelan-pelan pelaburan yang menjanjikan pulangan sehingga 50% setahun. Dahsyat sungguh. Boleh? Mampu Mampu. Tapi mampu dilakukan sebab ramai yang sebenarnya dah terjebak sebenarnya. Okey, jadi kan itulah kita nak berkongsi berlanjut berkaitan dengan penipuan pelaburan ini yang nampak macam wow, hebat, tapi nampaknya tertipu juga akhirnya. Jadi kita bersama-sama kita pada waktu ini iaitu Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pemalsuan Pelaburan Bersedikit Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Bersama dengan kita pada waktu ini itu SC Muhammad Yusof bin Jan Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hani. Sama. Ni real drama kami tadi tu memang kisah. Real. 50% setahun. Yang berlaku ni. Okey, penipuan ada banyak di luar sana jenayah yang berlaku, tapi kita fokus pada penipuan pelaburan. Apa itu sebenarnya penipuan pelaburan? Terima kasih Hani, Terence. Sebelum saya jelaskan apa itu penipuan pelaburan, saya ingin mengambil sedikit kesempatan. Bulan ni sebenarnya bulan jenayah komersial. Kita kempen kesedaran jenayah komersial. Dengan tema kita kempen jenayah komersial dan jenayah atas talian. So di sebulan ini memang kita memerangi jenayah komersial dengan harapan dapat menyampaikan maklumat-maklumat kepada seluruh masyarakat. Kita dah buat macam-macam tapi kita takkan putus asa dan kita nak bagi faham pada masyarakat banyaknya kes-kes penipuan jenayah komersial ni. So pada hari ini saya telah diamanahkan untuk memberitahu tentang pelaburan. Apa itu pelaburan sebenarnya? Untuk makluman Terence Hani, kebanyakan kes-kes pelaburan pada hari ini yang bersifat penipuan ini adalah kes-kes yang mana kalau dulunya kita dengar Pak Mantelo contohnya. Skim Cepat Kaya Pak Mantelo 350 Laba Peram, dan dia semuanya develop. Ada yang gunakan sistem LMM, ada yang panggil money game. Inilah dia. Tapi kalau kita nak kenal pasti, senang je sebenarnya. Yang pertama sekali kita tengok pelaburan ini menjanjikan pulangan yang sangat-sangat tinggi. Kalau tadi Terence bagi tahu 50%, sebenarnya lebih pada itu sebenarnya. Lebih pun ada. Ada yang menjanjikan 350% dalam masa sebulan. 350? Yes. Susah dipercayai tapi ianya berlaku dan ada yang terpedaya. Contohnya gitulah. Tapi biasanya dia akan menjanjikan pulangan dalam bentuk jam, harian, mingguan dan juga bulanan. Jam pun ada? Ya. Itu kebanyakan bagi kes-kes yang melibatkan pelaburan forex sebenarnya. Okey. Satu lagi kalau kita tengok entiti ataupun syarikat yang menawarkan pelaburan ini, dianya tidak berlesen lah. So pastikan kita semak dengan Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security Malaysia. Sebab ini dua entiti yang biasanya mengeluarkan lesen untuk pelaburan. Kalau Bank Negara, kalau Suruhanjaya Security on Forex. Ataupun kita punya ni Sekarang ada Bitcoin lagi. Yes, Bitcoin di bawah kita punya Suruhanjaya Security lah. Jadi biasanya dia mempromosikan pulangan deposit akan dikembalikan secara 100% dan juga tiada risiko. Biasanya dia akan menjanjikan begitulah. Itu basic dalam penipuan pelaburan yang kita masyarakat kena pastilah dalam perkara ini. Dan biasanya kalau kita tengok pada hari ini, jenayah pelaburan ini terbagi pada dua sebenarnya. Yang pertama sekali jenayah pelaburan yang berlaku bersemuka. Bersemuka di mana penipu-penipu ini akan berjumpa dengan pelabur untuk promosikan. Meyakinkan. Yes. Tapi sejak ke belakang ni, kalau kita ambil dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ni, penipuan pelaburan bersemuka ini kurang berlaku. Ingat tak sampai dalam 5%. Dan kebanyakannya telah beralih arah kepada penipuan pelaburan yang menggunakan media sosial. Online. Inilah dia satu masalah yang kami hadapi, di mana apabila penipuan pelaburan tersebut berlandaskan online, jadi tak tahu siapa di belakang tu. Dia menggunakan medium Facebook,
Instagram, WhatsApp dengan menggunakan akaun Mule. Dan juga nombor telefon yang Mule. Jadi kalau kita tengok dia tubuh satu Facebook, muka depan tu mungkin muka saya. Kan? Tapi pemiliknya adalah orang lain. Okey. Ataupun nombor telefon tersebut dia gunakan dia punya profile picture muka Hani katanya. Contoh kan. Tapi pemilik nombor telefon adalah mungkin dia ambil Mule yang penagih dadah atau sebagainya. Inilah yang menjukarkan pihak berkuasa untuk nak mengesan pesalah-pesalah tersebut. Itu dua keadaan yang kita tengok sekarang ni berlaku lah. More than 80% atau lebih daripada 98% kes-kes pelaburan terkini adalah bersifat online. Inilah dia. Tapi jadi saya haraplah kepada masyarakat agar berhati-hati sebelum melabur, semak dan semak semula sebelum melabur. Jangan terpedaya dengan janji-janji palsu oleh sindiket tersebutlah. Sebenarnya kaedah dalam talian ni bukan sesuatu yang baru. Ya. Dulu ada saja email yang kita terima yang mengatakan beliau adalah pewaris kepada takhta Nigeria. Ya. Yes. Saya ada terima email. Dan kalau anda mungkin ingat kembali kepada email-email yang pernah diterima dulu, pewaris takhta ni berkata bahawa beliau bersetuju untuk sumbangkan $50 juta Amerika kepada anda sekiranya anda membantu dalam menguruskan kekayaan tuan punya takhta ni lah. Tapi ada bayaran yang perlu dibayar terlebih dahulu. RM2,000. Wow, okey. Kalau seorang rakyat Malaysia membayar RM2,000, bayangkan jumlah. Banyak Jadi mungkin ini juga strategi yang sama yang digunakan oleh penipu-penipu ini, di mana seorang dia ambil 100 ataupun memang ada teranya. Kalau kita tengok penipuan pelaburan ni, dia akan menggunakan berbagai-bagai MO. Macam tadi tu bila Terence bagi tahu tu, recap dia mengingatkan saya pada satu penipuan di mana dana Kesultanan Kedah Tua dengan melabur sebanyak 1,000, sekiranya dana tu dapat, dia akan dapat 1 juta. Wow. So bila kita tengok macam mana masyarakat boleh terpedaya dengan keadaan-keadaan begini. Nampak tak? Melabur 1,000 kononnya untuk nak uruskan dana tersebut. Apabila dana tersebut sampai, dia dibagi-bagikan. Kalau 1,000 melabur dapat 1 juta. Memang tidak masuk akal, tapi ianya berlaku dan banyak orang terpedaya. Aduh. Wah, itulah masalahnya. Dan nak pula kalau ada dalam kalangan keluarga ataupun rakan-rakan kita yang kata, kita dah. Awak punya turn sekarang ni dapat ni. Kita sama-sama kaya lah macam tu kan. Dan ada juga modus operandi yang digunakan adalah okeylah kita cuba dengan amount yang sedikit. Kemudian bila dah dapat pulangan, dia kata ini sahih ni. Marilah kita melabur lebih banyak lagi dan akhirnya tertipu. Itulah isunya sebenarnya. Sebab sebenarnya penipuan pelaburan ini dipromosikan oleh masyarakat sebenarnya. Bila kadang-kadang saudara mara kita atau adik-beradik kita yang masuk mula-mula, bulan pertama dibayar. So dia kata dia bayar. Jadi bila abang dia tengok, betul, memang betul dia dapat duit tersebut. Dia tunjukkan akaun apa semua. Bulan kedua dapat, bulan ketiga dapat, bulan keempat lagi. Inilah ciri-ciri Ponzi scheme ataupun skim cepat kaya. Dia akan sampai satu tarikh jangka masa di mana dia akan lari dengan dana-dana yang dikolek daripada pelabur tersebut. Kita kena berhati-hatilah. Dan bila kita terima WhatsApp, SMS dan juga yang keluar di media sosial kita, kita macam fikir kan, macam ini betul ni kan. Jadi sebenarnya pelaburan itu tidak wujud sama sekali sebenarnya. Dia hanya menggunakan modus operandi yang awal tadi tu. Maknanya pulangan pertama, pulangan kedua, walhal dah banyak sebenarnya keuntungan yang mereka peroleh. Ya, kalau Hani tengok dewasa ni lah, sebenarnya penipuan pelaburan ni dia banyak lah. Melibatkan forex ke, saham ke, perniagaan ke, emas, pertanian dan sebagainya. Dia akan develop ikut keadaan semasa. Kalau dulu mungkin pertanian Musang King ke, Gayu Gaharu ke, kalau pertanian tu cacing macam tu. Tapi dewasa ni, bila tengok keadaan sekarang, bila orang cerita pasal kripto, ada juga penipuan-penipuan melibatkan cryptocurrency. Dia mengambil kesempatan pada masyarakat kita yang agak sedikit naif untuk cryptocurrency ni sebut. Jadi bila dia promote kripto tu, dia orang dengar, ini satu perniagaan, contohnya lah kan. Jadi ini kita kena tahu. Dan nasihat saya lah kepada pelabur-labur yang ingin melabur dalam mana-mana pelaburan cryptocurrency, you have to semak dulu. Sebab di Malaysia ini, kita punya Suruhanjaya Security hanya memberi lesen kepada 4 exchanger saja, iaitu Luno, Tokenize, Synergy dan juga Mutual.
lain-lain daripada itu, contohnya Binance yang mana exchanger untuk cryptocurrency atau Monero tidak diakui di Malaysia. So berhati-hati, sebab apa, kalau you nak masuk tengok-tengok dia gunakan Binance atau gunakan Monero. So this is ini adalah masalah-masalah yang perlu disemak kepada sesiapa yang ingin melabur dari segi kripto lah. Dan semak kalau kes-kes pelaburan kripto, kena semak dengan Suruhanjaya Security, sebab kripto dikeluarkan lesen oleh Suruhanjaya Security. Dan kadang-kadang begitulah, ada kaedah yang sah seperti pelaburan emas yang dikatakan tadi. Kita boleh melabur dengan Maybank, Public Bank, UOB yang merupakan bank, institusi kewangan yang dipercayai, dan kita boleh membuka akaun dengan mereka. Namun kenapa kita pilih untuk melabur dengan pihak ketiga? Walaupun menggunakan kata kunci emas, cryptocurrency, forex dan sebagainya, ada cara-cara sah untuk kita melabur dalam instrumen-instrumen kewangan ini. Namun kita pilih untuk melabur dengan tuan punya skim ni kerana pulangan yang berlipat kali ganda. Boleh dikatakan mungkinlah pelabur-pelabur ni agak tamak jugalah. Sebab kalau kita melabur di tempat-tempat yang mana dilesenkan, pulangannya agak gitu rendah sikit. Jadi kalau kita tengok apa yang ditawarkan oleh pelaburan emas contohnya kan, 1 bulan 10-15%. Jadi inilah menjadi tarikan kepada pelabur-pelabur tersebut. Tapi dia tak nampak risiko di sebaliknya lah. Kalau kita tengok Hani, kerugian yang kita alami dalam kes-kes pelaburan ni sangat tinggi. Kalau kita tengok statistik kita bagi tahun 2020 kita ada sebanyak 1,672 kes. Itu yang dilaporkan, yang kita siasat. Banyak lagi yang kita percaya kes-kes yang mana dia orang tidak membuat laporan polis. Kerana masalah dengan kes-kes pelaburan ini adalah pelabur-pelabur tersebut jarang buat laporan secepat mungkin. Biasanya dia akan tunggu untuk mendapatkan pulangan. Kadang-kadang sampai 2 tahun baru dia buat laporan polis. Bila lama dia lagi lambat dia buat laporan polis, lagilah sukar untuk pihak polis untuk nak menangani masalah ni. Sebenarnya itu masyarakat kena tahu. Kadang-kadang dia ada demand untuk minta bayar balik ke, gunakan berbagai sumber lah. Ada yang sumber tidak sah pun digunakan juga. Sebab tujuan pelabur ini adalah untuk dapatkan balik duit dia. Tapi dia tak faham kalau dia buat report, the offence is against the state. So kita kena ambil tindakan benda tu. Dan kalau kita tengok pula daripada jumlah tadi tu, 1,672 kes tu, kerugian yang dialami itu sebanyak 183 juta untuk tahun tersebut lah. Jadi agak tinggi lah. Dalam keadaan kita pandemik ni, saya rasa masyarakat perlu lebih aware lah. Dan keseluruhan memang pelaburan online ini adalah satu masalah yang kita hadapi bersama dan perlulah masyarakat perlu sedarlah benda ni. Dalam membawa pemilik-pemilik skim ni, penjenayah-penjenayah komersial ni ke muka pengadilan, apakah kesukaran yang selalunya dihadapi oleh pihak penguatkuasa? Ginilah Terence, macam saya kata tadi, pertama sekali biasanya bila mereka masih mendapat pulangan, mereka tidak buat laporan polis. Biasanya lepas tahun, 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun baru buat laporan polis. Pada masa tersebut kita tak dapat nak trace akaun-akaun dia, pembayaran-pembayaran dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok dia lepas pada 2 tahun dia baru buat laporan polis. Jadi akaun yang gunakan adalah akaun-akaun mule. This is the most important thing, because satu benda yang sangat-sangat penting dalam siasatan untuk menentukan siapakah yang terima wang tersebut. Kalau kita cek tengok, dia adalah mule account. So orang sebenarnya menggunakan mule account, jadi kita tidak dapat trace siapakah sebenarnya yang mengambil keuntungan tersebut. Dan keduanya, bila kita cek juga nombor-nombor telefon tersebut, ianya adalah mule juga. So inilah agak menyukarkan pihak berkuasa untuk nak mengesan pesalah-pesalah tersebut. So isu yang pertama yang kita hadapi, dan kebanyakan kes-kes jenayah online ini adalah mule account dan mule nombor telefon.
So inilah satu benda yang masyarakat kena tahulah. Baik. Jadi sekarang ni kalau sekiranya ada dalam kalangan para penonton kita yang pernah tertipu, ditipu ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan pelaburan yang anda ingin bukan selepas ini, kena semak terlebih dahulu. Kita ada CCID Scam Response Center untuk anda dapatkan info lanjut berkaitan dengan modus operandi jenayah komersial, dan kalau anda merupakan mangsa dan telah melakukan transaksi bayaran ke akaun kedai di 0326101559 atau 0326101599. Ada CCID Infoline juga untuk anda semak dan dapatkan pengesahan berkenaan kes jenayah komersial, semak status laporan polis dan menyalurkan maklumat kes-kes jenayah komersial di 0132111222. Semak mail untuk anda semak nombor akaun bank dan nombor telefon yang terlibat kes jenayah komersial di semakmail.rmp.gov.my dan juga di Facebook. Okey, boleh saja di JSJK PDRM dan juga at Cybercrime Alert RMP untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam tentang modus operandi jenayah komersial yang terkini. Okey, guna pakai sebaik-baiknya nombor talian yang telah pun kita wawarkan tadi. Ya, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam membincangkan satu isu yang semakin serius, 183 juta ringgit. Bukan satu amount yang sedikit tu. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami pagi ini untuk membincangkan isu ini bersama, dan kita harap semoga ada tindakan yang diambil oleh rakan-rakan kita yang sedang menonton sekarang ni supaya tidak terlalu mudah ditipu oleh skim-skim cepat kaya dan juga skim-skim yang dijalankan secara dalam talian ni. Ya, betul. Kita guna cara betul. Satu dari cara nak berjaya wang dan juga duit adalah menggunakan kaedah dropship dan juga ejen. Seketika nanti akan dikongsikan dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.